Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Kita masih melalui ibadah puasa di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Dan di antara perkara yang diambil perhatian dalam kita menunaikan ibadah puasa, iaitu yang dikatakan sebagai waktu imsak. Waktu imsak artinya kita ada masa untuk kita makan, bersahur dan ada masa untuk kita rehatkan sedikit masa kita sebelum kita menunaikan solat fardu subuh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an Zaidin ibn Sabit qal tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah qultu kam kana bainal azani was sahur qal qadru 50 ayah. Zaid bin Sabit berkata, kami bersahur bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian kami mendirikan solat. Maka aku bertanya, berapa jarak di antara azan dan sahur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa qadarnya adalah 50 ayat. Artinya kita baca Al-Quran 50 ayat Quran. Kalau kita nisbahkan hari ini, artinya lebih kurang qadarnya dalam 10 minit. Jadi tuan-tuan, bersahur dan kita ambil perhatian supaya kita ada masa kita untuk kita imsak. Tetapi sekiranya kalau kita dah bangun terlewat tapi masa tu masih ada, itu masih dibolehkan untuk kita bersahur. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-24, insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-38 dan 39 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Dan Nabi Nuh membuat bahtera itu, dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat yang membina bahteranya, mereka mengejek-ngejeknya. Nabi Nuh menjawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh
kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu. Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-38 dan ke-39 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa dalam ayat ini menceritakan permulaan Nabi Nuh AS membuat bahtera dengan kemahiran di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali pemimpin kaum melewati baginda, mereka akan mengejek kerana mereka tidak mengetahui tujuan pembinaan bahtera itu, apatah lagi mereka menilai Nabi Nuh telah mengubah pekerjaannya menjadi seorang tukang kayu. Namun Nabi Nuh menghiraukan sahaja ejekan mereka. Baginda hanya berkata, jika kamu mengejek kami sekarang, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kamu ketika azab Allah datang sebagaimana kamu berterusan mengejek kami sekarang. Kelak akan kamu ketahui siapa di antara kita yang ditimpa azab yang menghinakannya di dunia dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal di akhirat kelak. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab seterusnya mentafsirkan kalimah yasna'u yang bermaksud membuat. Kalimah ini dalam bentuk mudhari', iaitu kata kerja masa kini. Walaupun ayat ini turun setelah lama berlalu pekerjaan tersebut, hal ini adalah untuk memberi gambaran yang hidup bagi pembaca dan pendengar. Ayat ini tentang situasi yang terjadi ketika itu, seakan-akan apa yang dilakukan dan diucapkan itu seperti dapat divisualkan di hadapan mata dan dapat dirasai. Bagi lafaz intaskharu minna yang diterjemahkan dengan jika kamu mengejek, diambil daripada kata sukhriyah, iaitu menampakkan sesuatu yang berbeza dengan apa yang terdapat di dalam hati dengan cara yang difahami darinya sebagai perlian dan kelemahan akan yang diperlakukan demikian. Dalam bahasa mudahnya, ia bermaksud ejekan. Menurut pakar tafsir Imam Ar-Razi, ucapan Nabi Nuh AS dapat juga difahami dengan jika kamu menilai kami bodoh dengan sikap kamu menolak kebenaran serta mengundang murka dan siksaan Allah, dengan demikian, sebenarnya kalian lebih wajar untuk diejek. Baginda Nabi Nuh AS tidak menyebutkan jika kamu mengejekku, tetapi menyebut jika kamu mengejek kami. Hal ini supaya baginda tidak hanya membela diri sendiri, tetapi membela juga pengikut-pengikut baginda, sekaligus mengisyaratkan kesatuan ummah bahawa baginda sentiasa bersama pengikutnya sama ada suka dan duka dalam pembelaan dan perjuangan. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-38 surah Hud menyatakan bahawa dibina bahtera itu dengan dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut sebahagian ahli tafsir, bertahun lamanya membuat bahtera itu. Ada yang mengatakan 100 tahun sejak menanam kayu yang akan dijadikan bahtera itu sampai kepada menebang dan menggergajinya. Bermacam-macam pandangan ahli tafsir tentang panjang dan lebar bahtera itu. Menurut Qatadah, 300 hasta panjangnya dan 50 hasta lebar. Al-Hasan pula mengatakan panjang 600 hasta dan lebar 300 hasta. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pula mengatakan panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Maka baginda bertungkus lumus mengerjakan bahtera itu siang dan malam. Ada orang mukmin yang membantunya tetapi hanya sedikit saja bilangan mereka. Dan setiap kali lalu di hadapan mereka serombongan dari kaumnya menghina mereka dan menjadi buah cemuhan. Hal ini kerana bahtera itu dibina di tengah padang. Dihinakan dan tidak dipercayai bahawa Allah akan melayarkan kapal itu. Untuk menyambut penghinaan kaumnya itu, baginda mengatakan bahawa kalian boleh mentertawakan dan mengejek kami pada hari ini. Namun kelak akan datang masanya, kamilah yang akan mengejek dan menghinakan kamu sebab azab seksaan Allah itu pasti akan datang kepada kamu.
Hamka mentafsirkan ayat seterusnya, iaitu ayat ke-39 surah Hud dengan menyatakan bahawa lihatlah sendiri nanti. Siapakah di antara kita yang akan mendapat seksaan itu? Sama ada kami atau kamu yang sekarang mengejek dan menghina serta merendahkan kami. Dengan demikianlah Nabi Nuh AS menyambut ejekan dan penghinaan mereka tak kala baginda fokus menyelesaikan pekerjaan membina bahtera yang berat itu dengan dibantu beberapa pengikutnya dalam bilangan yang kecil namun sangat setia. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-38 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa mulalah Nabi Nuh membuat bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Kesombongan manusia itulah yang justru akan mentertawakan diri mereka sendiri. Seterusnya bagi ayat ke-39 surah Hud, Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria mentafsirkannya bahawa kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Kekafiran dan kesombongan hanya akan membuat manusia menderita dan terseksa, bahkan kekal dalam penderitaan. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-38 dan 39 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-38 dan 39 surah Hud ini menceritakan kisah Nabi Nuh yang diperintahkan membina sebuah bahtera bagi menyelamatkan baginda dan pengikutnya daripada banjir besar. Lalu Nabi Nuh mentaati perintah tersebut dan mula membina bahtera bersama sebilangan pengikutnya. Namun pekerjaan mereka itu mendapat ejekan daripada kaum yang melihat mereka bertukus lumus membinanya. Oleh itu bagi menjawab semula ejekan itu, baginda seolah menyatakan bahawa ejekan itu akan berbalik dan kembali kepada mereka semula. Kelak mereka akan tahu siapa sebenarnya yang hina dan perlu diejek apabila tiba azab Allah nanti. Seksaan Allah adalah seksaan dunia yang merupakan banjir besar dan seksaan akhirat yang kekal adalah azab bagi mereka yang mendustakan baginda ketika di dunia. Kisah Nabi Nuh AS menjadi satu suntikan motivasi buat perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Seiring dengan itu, kita sebagai Muslim juga perlu menghayati kisah ini untuk mendapatkan motivasi dakwah bagi diri kita sendiri. Perjuangan dan perjalanan dakwah ini bukan mudah. Jika dilihat perjuangan dakwah Nabi Nuh AS selama 950 tahun, bukan dalam tempoh yang sekejap. Diperintahkan juga Allah untuk membina bahtera besar bersama pengikutnya yang tidak ramai. Namun Allah membuktikan bahawa seruan Nabi Nuh adalah seruan kebenaran. Apabila mereka yang menolak seruan itu, akhirnya Allah tenggelamkan dalam banjir besar. Kita sebagai Muslim mempunyai tanggungjawab dakwah dengan menyeru umat Islam untuk islah, iaitu memperbaiki diri, serta menyeru mereka yang bukan Islam dengan seruan dakwah tentang keindahan Islam. Hakikat dalam perjalanan berdakwah ini akan ada ujian dan cabarannya tersendiri. Ditentang, diejek, dicemuh, diperli dan sebagainya. Maka dalam berdakwah kita perlu mencontohi kesabaran dan ketaatan para nabi dalam menyampaikan dakwah seperti Nabi Nuh AS. Mereka yang telah diseru namun menolak seruan itu, hanya Allah sahaja yang layak menentukan kehidupan mereka. Sama ada kelak mereka akan mendapat hidayah atau di akhirat kelak akan diberikan azab kerana menentang seruan kebenaran. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-38 dan 39 surah Hud ini, pertama, sebagai Muslim, kita perlu mencontohi sirah perjuangan dakwah para nabi terdahulu. Mereka sangat bersungguh dalam menyampaikan seruan menuju jalan Allah, walaupun memakan tempoh yang lama dan menghadapi pelbagai cabaran. Hamasah serta himmah, semangat, perjuangan para nabi ini perlu kita usaha terapkan dalam diri kita supaya kekal istiqamah menyampaikan dakwah. Kedua, umat Islam perlu taat dengan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya sebagaimana Nabi Nuh yang mendapat perintah membina bahtera. Ia adalah perintah di luar jangkauan namun tetap disuhurkan oleh Nabi Nuh bagi menjalankan perintah Allah. Ketiga,
Setiap Muslim perlu mengelakkan diri daripada bersikap buruk seperti mengejek-ngejek orang lain. Jika kita tidak mengetahui sebab musabab di sebalik tindakan seseorang, usahlah berkata apa-apa atau cubalah bertanya untuk menghilangkan prasangka. Jangan terus menghukum dan merendahkan orang lain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.